Sebab permulaannya nak pastikan kita ni ada asas agama, ilmu lah. Ilmu mana? Ilmu yang terkandung dalam Quran hadis, yang terbahagi pada Islam, iman dan ihsan, yang ulama pecah daripada Quran dan hadis untuk memudahkan kita orang kemudiannya dalam kitab tauhid, dalam kitab fiqh, dalam kitab tasawuf. Walaupun kita buka kitab tauhid, kita buka kitab fiqh tasawuf kecil-kecil, tak ada satu ayat pun, tidak ada satu hadis Nabi pun dalam tu. Tapi apabila sebut kata ilmu agama, inilah ilmu Quran, ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa tidak didatangkan satu ayat pun? Kenapa tidak didatangkan satu hadis? Kitab kecil nak ngaji pekak mula-mula. Kalau ambil ayat pula, nak kena kupas ayat pula, nak kena hurah ayat. Biar tepat sebagaimana hak difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau datangkan ayat Quran, kita yang menyampaikan agama ni kadang-kadang tak memahami mana ayat, kita pun terjemah dengan akal kita, dengan orang mengajar-mengajar tu pun berdosa. Sebab apa? Menghuraikan Quran dengan akal, itu neraka jawapan dia. Jadi ulama-ulama muktabar yang Quran hadis sepenuhnya di dada, mereka ambil pengertian Quran hadis yang terkandung di bawah Islam, iman dan ihsan ni, abuh dah kitab. Secara khulasah dia, secara hak siap dah masuk. Secara hak siap dah masuk. Memang dalam tu tak ada satu ayat pun, memang dalam kitab tu tak ada satu hadis pun. Hak ada dalam tu itulah pengertian ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak ada nampak saya. Macam contoh kita buat bandingan lah, ya? Kita tak pandai nak masuk nak apa, kita cari hak siap dah, hak orang masuk siap dah, kita pun belilah hak ni lauk hak siap dah. Dalam tu tak ada nampak dah bahan dia nya. Hak kita nampaknya kuah gitu je. Bahan dia tak ada dah bahan. Bahan nak buat lauk tu nah. Tak ada dalam tu. Dah, hak dalam tu bukan hak bahan-bahan tu. Bahan tu nah. Tapi ada dah, tak nampak dah. Bawang pun tak nampak. Ni hak apa, hak alat-alat dia. Tak nampak sekara pun. Tapi dalam tu gapo dia? Sama juga. Walaupun dalam kitab-kitab tauhid, fiqh atau sekecil tak ada satu ayat, tak ada satu hadis, tapi hak ada dalam tu semuanya pengertian ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ngaji fiqh permulaan. Kemudian kita ngaji ketiga tinggi, kita pun naik kepada kembali kepada hak sumber asal Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni siapa ni? Orang-orang yang tertentu sahajalah. Orang-orang hak mengaji betul benar secara khusus. Kita mengaji setakat nak amal ni, ambil orang kitab-kitab yang mana tak terkandung dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memahami agama. Ni hak permulaan dalam kitab Pati Paridah. Ni comel dia punya susunan dia. Tapi dalam kitab Pati Paridah ni, dia akan pergi kepada persoalan iman untuk mengesahkan keenam rukun iman. Tapi sebelum pergi pada persoalan iman, untuk mengesahkan keenam rukun iman, comelnya dimula daripada agama. Apa agama? Apa tandaan orang beragama yang sebenar? Apa bahagian dalam agama Islam, iman dan ihsan? Dan kita nak cerita tiga-tiga. Kita nak cerita bab iman sahaja untuk mengesahkan keenam rukun iman. Man biar kita nampak ke agama tu apa? Kita tahu dah lah. Kita nak selamat dunia akhirat, tak ada jalan lain, kena turut agama. Kena turut agama. Tapi agama tu apa? Agama ni muluk agama ni. Beragama muluk. Akhirnya agama ni apa? Semayang. Tu je agama. Semayang aja agama. Hak beratnya sampai ke mana usuluddin, tapak agama, pegangan. Orang tak tahu ke mana hala. Kita pegang dah Allah ada. Setakat tu je untuk sah keenam rukun iman. Untuk sah iman hanya setakat berpegang Allah ada je. Allah sedia je. Allah kekal je. Setakat tu je untuk sah. Kita beriman dengan Allah. Kena kemah molek tu. Baik itu usul agama, tapak agama. Akhirnya kita pun salah faham. Kita ingat agama semayang puasa. Semayang puasa pula, semayang puasa sebagian dia disuruh. Hak dia hak terkandung dalam ayat-ayat dan hadis Nabi. Dak, kita semayang puasa pesen kita. Bukan semayang puasa agama tu. Itu adat budaya. Tapi walaupun semayang puasa comel sekalipun, tapi kalau tak ada iman, tak ada akidah, tak pakai gawat, tak ada agama.
Sebab apa? Kita tak kenal agama. Kita tak kenal agama, kita ingat agama ni sembahyang waktu, berjemaah 5 waktu, tu je agama. Akidah tak ke mana hala. Kemudian bab kesucian hati. Bab kesucian hati. Tempat tilik Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada kita ni beragama yang sebenar ataupun beragama yang pura-pura. Pegangan kita comel. Sembahyang bang kita pekoh comel. Tapi keikhlasannya tak ada. Hati kita bersifat dengan sifat yang diharamkan. Hati kita kotor. Hati kita hasad. Hati kita takabur. Hati kita riya. Hati kita kasih akan dunia. Mana apa ni? Ini bukan orang beragama yang sebenar. Ini orang yang pura-pura agama, zahir macam agama, tapi hatinya derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan agama yang sebenar. Sebab dia hanya nampak comel zahir, biar orang kata dia orang agama, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bukan tengok tilik hanya di zahir saja. Allah tilik zahir. Semayang, puasa tu perintah Allah. Allah tilik zahir, tapi Allah tilik sampai ke hati. Adapun tilikan manusia, pandangan manusia hanya berhenti setakat zahir. Zahir comel, dia orang baik, dia orang berjuru, dia orang beragama. Dalam manusia tak nampak. Tu bezanya. Manusia tilik zahir, tilikan Allah sampai ke hati, beragama yang sebenar ataupun tidak. Beragama yang sebenar ni sampai ke hati pun taat kepada Allah. Itu agama yang sebenar. Barulah selamat sungguh dunia dan akhirat. Kalau tak gitu, tidak panggil orang beragama, tak akan selamat dunia dan akhirat. Walaupun rupa zahir itu nampak macam semayang puasa sekalipun. Mana apa? Dunia akhirat tak akan selamat. Ini biar faham agama-agama ni. Jadi kalau kita kata nak buat kuliah agama, biar kita tahu lah. Kita nak kuliah agama, buat kelas agama. Bukan kelas sains matematik, bukan. Kita nak buat kelas agama, kuliah agama, program agama. Mana agama? Ini Islam, iman, ihsan. Kalau cerita tinggi-tinggi, cerita agama lah juga. Tapi kita nak cerita agama kepada masyarakat ni, kepada masyarakat umum, kita kena tupu kepada asas-asas agama. Tapi kalau kita nak cerita bahagian agama tinggi-tinggi, tu kelas khusus-khusus, forum khusus-khusus, program khusus, seminar khusus benar tu. Dibuat satu program, satu forum, satu seminar, dibahas tinggi-tinggi, yang mana pesertanya di kalangan orang-orang yang tertentu, orang-orang yang berkenaan. Tu tak apalah, itu pun program agama. Tapi agama hak tinggi-tinggi, yang mana sasarannya dah kepada orang-orang berkenaan sahaja, sebagai panduan kepada mereka, sebab mereka nak bawa agama dalam masyarakat. Sampai masa dia bawa agama dalam masyarakat, dia akan cerita hak dasar-dasar agama, asas-asas agama. Kalau kebetulan masyarakat ditanya hak tinggi-tinggi itu, dia ada asas, dia pun ceritalah kodok-kodok. Tapi untuk umum dalam masyarakat, kuliah agama, kelas agama, balik pada tauhid, fiqh dan tasawuf. Hak menjadi fardu ain kepada kita. Akhirnya sumber asal agama, Quran, hadis, tafsir dan hadis, fardu kifayah. Tafsir hadis jadi kewajipannya fardu kifayah. Jadi pelik pula. Sumber asal Quran, tafsir, hadis, fardu kifayah. Kenapa tauhid, fiqh, tasawuf pula fardu ain? Tauhid, fiqh, tasawuf ni hak asas-asas hak dalam Quran dan hadis. Maknanya tauhid, fiqh, tasawuf ni ilmu Quran, hadis lah. Tapi kenapa hak ni dipanggil fardu ain? Sebab hak ni hak Quran, hadis, hak asas-asas. Tapi kalau kita balik direct pada Quran, hak dalam Quran di sekaligus. Hak asah pun situ, hak tinggi pun situ, segala-gala situ belaka. Dia tak ada kata satu ayat bab suku-suku, tak ada. Jadi balik pada asal tu, hak Quran yang diturunkan selama 23 tahun jadi fardu kifayah. Sebab apa? Dalam tu luah. Daripada hak luah ni, ulama ambil dari Quran hadis, bubuh dalam kitab tauhid, fiqh, tasawuf. Ni fardu ain. Jadi nampak macam suku, tak suku. Tauhid, fiqh, tasawuf, fardu ain ni hak ambil daripada asas-asas Quran hadis.
Tapi kalau kita salah faham, tauhid, fiqh, tasawuf, fardu ain. Sumber asal Quran dia jadi fardu kifayah. Kok mana pula? Suku dak. Tauhid, fiqh, tasawuf ni ilmu Quran, ilmu hadis, tapi hak asal je. Kita nak direct kepada hak sumber asal. Hak tu dia merangkumi agama hak Nabi sampai 23 tahun. Ni nak kena kemah kita alat-alat untuk memahami ayat-ayat Quran. Jadi hak ni fardu kifayah. Hak fardu kifayah. Contoh ginilah, contoh. Jadi dalam Quran ni dia ada berlaku dalam tu. Hak asas-asas pun ada. Sama contoh ginilah. Kita pergi ambil kitab tauhid tebal. Kitab tebal-tebal ni fardu kifayah, tapi dalam tu ada fardu ain. Tapi banyak fardu kifayah lah. Kita buka kitab fiqh tebal-tebal tu, fardu kifayah, tapi dalam tu ada fardu ain. Tapi sebagian besarnya fardu kifayah. Sama juga kita ambil Quran, hadis, dalam tu merangkumi satu agama. Jadi macam mana kita nak memastikan hak asas-asas dalam Quran tu kita lengkap kalau kita ambil semua sekali. Sebab tu ulama muktabar yang Quran sutil dada. Orang sekarang ni kalau ngaji hadis je, baca Quran pun kadang-kadang tak betul. Ulama muktabar dahulu, mereka ahli hadis, mereka sutil Quran di dada. Bukan Quran hafazan ni. Bukan Quran hafazan. Ilmu Quran tu sutil dada dia. Mereka ni lah hak ambil daripada Quran asas-asas, bubuh dalam kitab tauhid, fiqh, tasawuf, hak kecil-kecil. Hak mereka ni jugalah ambil hak lebih besar lagi hak dalam Quran dan hadis, buat kitab besar-besar tauhid, fiqh, tasawuf. Mereka ni. Maka hak daripada Quran ni juga pergi pada tauhid, fiqh besar, hak dalam tauhid, fiqh besar ni sebagian besarnya fardu kifayah. Tapi kalau kita ambil kitab besar, jadi takut kitanya nak tupu fardu ain. Kitab besar kalau macam fiqh contohnya. 4 bahagian, ibadah, muamalah, munakahat, janayat. Kita mari orang ngajar bab muamalah dah contoh. Dah kita mari kemudian dah orang ngajar bertahun-tahun. Kitab tu masuk bab muamalah. Kita baru mari. Kita fardu ain pun tak selesai. Jumpa di kita bab muamalah. Tak betul dah pengajian kita. Sebab apa? Tu bukan fardu ain, fardu kifayah. Lepas tu kenapa guru raja bab muamalah? Dia dah ambil kitab besar, habis bab ibadah, kena masuklah bab muamalah. Lepas tu sesuai ada untuk masyarakat. Lepas tu kita orang mengajar kena nilai sendirilah. Tapi kalau kita baca kitab besar tu standard sikit lah. Orang mengajar pun standard, orang belajar pun kelas sikit. Tapi sesuai ke tak? Saya mengajar ni lama dah, dia kata. Dah awak baru mari, takkan kita nak biar pada kepayah ke dia? Sebab itulah biasanya untuk masyarakat umum dia ambil kitab hak asas-asas je dulu. Hak kitab hak besar-besar ni kelas khusus. Kelas khusus lah. Kadang-kadang sebuah masjid dalam dewan, tak apa lah. Ni kalau kuliah maghrib baca bab muamalah. Dan mereka pensyarah bidang muamalah. Tapi yang mereka nak mengajar tu bukan dalam kuliah di universiti mereka. Di universiti mereka bidang muamalah, bidang ekonomi contohnya, mereka ajar kepada pelajar yang memang khusus bidang tu. Tiba-tiba kita ngajar di masjid untuk orang kampung, ngajar pesen macam dalam kuliah. Dalam kuliah hak dia ngajar universiti tu bukan semua orang boleh masuk. Tapi kita ngajar kampung umum, ajar bab muamalah kepada masyarakat umum. Betul tak betul kena nilai lah. Tapi kalau kita ngajar sejik, kita masuk kelas khusus, kelas terhad, tak apa. Dia baca bab fiqh dia baca bab ibadah, digelopak bab muamalah. Tanya masjid tu, dah bab ibadah ada ke tak lagi? Bab taharah, bab solat, tak ada lagi kitanya. Dah apa? Jadi dibaca bab muamalah. Dia nak baca waktu, kata pihak masjid. Dia nak baca waktu. Jadi mana yang membaca tu dia tak kenal tepat, mana kuliahnya macam mana, hak di masjid macam mana tak kenal, nak letak. Lepas tu pihak masjid pula ni pakai ambil je. Lepas tu dia tahu, ustaz tu ustaz dah kuliah ustaz baca ajar. Lepas tu ni dalam masjid kami ni kami nak ajar bab ibadat je. Pihak masjid lah pula kena main peranan, nyedarkan balik
Sebab apa? Dia dah kena tepat mana di dewan kuliah mereka, mana hak di dewan masjid untuk umum masyarakat. Tapi itu apa? Ilmu agama belaka. Jadi ulama susun budak kitab ni pun kena pilih molek. Hak mana hak asas-asas dulu. Tu hak kitab dah, habis kitab besar. Sama telah kita nak direct pada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu bagi orang tertentu sahaja. Sebab kadang-kadang sekarang ni ada suruang-suruang yang mana tak sudah bahas-bahas lah kata dia. Pekoh ke macam mana, kita direct kembali pada Quran hadis. Kita direct kembali pada Quran hadis. Tak sudah bahas-bahas lah kita pekoh ni. Seruang tu bunyi betul lah kembali pada Quran hadis. Tapi siapa yang boleh mengupah ayat Quran hadis lengkap dengan semua ilmu agama? Yang mana orang yang nak baca Quran hadis ni orang yang memahami belas-belas ilmu agama. Kemudian kita yang nak belajar ni pula orang yang mampu terima. Boleh? Bunyi seruang tu sedap betul, tak kena. Untuk masyarakat kita ambil dah daripada hak ulama susun di Quran hadis, hak asas-asas dalam kitab tauhid, dalam kitab fiqh, dalam kitab tasawuf. Kita pun kena tahu jugalah. Ni awak ni apa tauhid, fiqh, tauhid tak kecil dah. Lepas tu ilmu Quran mutafsir bila awak nak baca? Saya ambil ni hak Quran dah ni, hak Quran hadis dah ni. Hak Quran hadis dah ni. Kita buka dalam kitab tauhid, Tuhan ada. Tuhan ada ni. Ambil mana? Quran. Tuhan ada sedia kala. Ambil mana? Quran hak kata. Pergi pula bab semayang, lepas tu pergi pada bab taharah, bab rukun. Taharah rukun ambil mana ni? Ada ayat ni. Tak ada satu hadis pun cukup untuk kita ambil hukum je. Kena ambil hadis pula, kena ngaji bidang hadis pula. Tidak dengan ngangis sajalah kitanya. Biar kita tahu kita duk ngaji, kita kecek-kecek tauhid fiqh tasawuf. Inilah hak kita mengaji ilmu Quran, ilmu hadis Nabi, hak asas-asas kepada kita. Kita setakat nak jadi betul jalan dia. Lepas tu kita nak tinggi lagi, masuk kelas lain pula. Tapi kena sesuai sungguhlah. Asas Islam, iman dan ihsan dipanggil asas agama ni betul-betul kita ada. Jangan duk dakwa ngaku saja. Tertipu kita. Kita dakwa kita beragama tapi tidak ada agama pun. Kita mengaku saja. Hak paling beratnya tak ada usul agama, usuluddin, pegangan. Tak ada pegangan, tak memahami pegangan. Tambah akhir zaman ni ada bagai-bagai bawakan berkaitan dengan ilmu pegangan.